Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Yang bahagia Dr. Mazlan, Mak Puan, sekeluarga, tuan-tuan guru, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya kita masih lagi dapat menelusuri hari-hari yang penuh barakah di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kesempatan yang masih ada ini dan hari-hari yang berbaki ini kita penuhi dan kita isi dengan amal ibadat yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang amat bermakna buat diri kita, buat keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat sekalian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kegembiraan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada para malaikat di langit, yang mereka begitu sibuk bila kedatangan bulan Ramadan ini dengan urusan-urusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan mereka berulang-alik daripada langit ke bumi untuk menziarahi orang-orang yang beribadat, yang rukuk, yang sujud dalam bulan Ramadan ini. Mereka mengucapkan salam, mereka bersalaman dengan orang-orang yang beribadat di dalam bulan Ramadan ini, mendoakan kita, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sentiasalah kita mendapat doa daripada para malaikat dan doa daripada orang-orang yang beriman seluruhnya, insya-Allah. Jadi sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, jika kita selalu belajar dan memahami tentang kelebihan Ramadan ini, insya-Allah kita akan mengetahui betapa banyak sebenarnya perkara yang kita nak buat dalam bulan Ramadan ini. Dan sebenarnya tak terkara kita nak buat amalan-amalan dalam bulan Ramadan ini. Banyak yang kita boleh buat dan banyak yang kita boleh tumpukan. Tetapi kita kena ingat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada perkara yang kita tak boleh tinggal dalam bulan Ramadan, dan ada perkara yang kita tak boleh terlepas pandang dalam bulan Ramadan. Kerana kalau kita terlepas pandang ataupun meninggalkan perkara-perkara yang penting dalam bulan Ramadan ini, kita takut nanti kita akan merasa rugi yang teramat sangat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi buku solat tarawih 20 rakaat itu saya tulis lama dah.
Dan hari itu saya umum pada tuan-tuan untuk sumbangan kita nak cetak dan kita nak edar secara percuma kepada masyarakat untuk memberi penerangan kepada masyarakat tentang cara ibadat solat tarawih sejak daripada zaman Nabi SAW dan zaman sahabat, zaman para ulama silam, apa yang mereka lakukan. Dan juga mudah-mudahan dalam buku ini kita mendapat maklumat ataupun mendapat ilmu tentang kuantiti bilangan solat tarawih yang diambil daripada kitab-kitab ulama-ulama yang muktabar. Dan mudah-mudahan kita dapat memahami suasana dan menjalani ibadat dengan lebih sempurna lagi, insya-Allah. Orang yang faham suasana, yang faham keadaan, yang faham waktu, maka mereka tidak akan mensia-siakan peluang-peluang tersebut. Hari ikan melanggap, waktu tu dia duduk relax di rumah. Hari ikan tak ada, yang tu dia nak pergi menjala sangat. Yang ni orang ni tak faham. Kalau orang cerita pada kita lah kan, tu parik tu anak bom melanggap, dia duduk relax ya, kan? Hari lain, hari yang tak melanggap, dia duduk pergi jalan nak cari anak bom, dapat ada 3 ekor. Kalau hari melanggap tu 2-3 timba boleh dapat. Sini orang panggil apa tau? Orang panggil anak kenyang, no? Anak kenyang. Dia macam kampung kecil ya, tapi kalau sekali musim dia naik, dia melanggar, dia nak bertolong, dia naik habis parik tu kan. Kalau pancing pun tauk sentak tauk kan. Tapi kalau hari tak melanggar, dia nak cari kan, dia nak cari. Bulan Ramadan ni macam tu lah, bulan yang amal ibadat diganda-gandakan pahala dia kan, dilebih-lebihkan ganjaran dia. Yang sunat ganjaran wajib kita duduk buat relax ya. Lepas tu bulan lain nak bulun, tak cerdik lah kan. Maka bulan Ramadan ni bulan ada peluang Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat naik saham tinggi-tinggi, puluh sungguh-sungguh. Tak, pahala sembahyang sunat ganda wajib puluh sungguh-sungguh. Kita ni bak ibadat dia duk cari yang sikit. Bak makan cari yang banyak. Oh, mana boleh. Bak ibadat cari yang cerai. Bak makan cari yang hebat. Tak betul begitu. Dia orang di Tarim. Tarim ni satu tempat di Yaman. Dia orang sembahyang tarawih sampai 100 rakaat. Kita dengar 100 rakaat gayat. Gayatnya 100 kan. Buat 8 je pandang belakang dah. Kan, baru 8. Orang buat sampai 100 rakaat tak pandang belakang lagi. Kenapa? Kerana kita masih lagi tak melihat dengan basirah kita, dengan mata hati kita, kelebihan-kelebihan amalan yang ada dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Di sana dia orang pakat, bukanlah satu masjid buat 100. Dia orang berpakat. Masjid ni mula start pukul 9 tarawih dia. Masjid sebelah tu buat 9.30, mula 9.30. Masjid satu lagi start pukul 10. Masjid satu lagi start 10.30. Masjid satu lagi start pukul 11. Jadi dia orang buat begitu supaya kalau orang rajin, dia akan pergi masjid mula tu, masjid yang start pukul 9. Habis masjid itu pergi pula masjid lain yang masih berbaki lagi, dia pergi, dia pusing. Orang yang nak rebut kelebihan, dia boleh buat, dia boleh dapat. Dan orang yang tak nak, terpulanglah. Yang nak balik-baliklah kan. Kita ni pergi tengok masjid ni, dia kata 20, tak payahlah. Pergi pula masjid ni 20, pergi tengok masjid ni 8, boleh gagah. Pergi tengok surau ni tak buat langsung, yang tu lagi bagus. Dia kira yang paling sikit. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, besok andai kata
kubur kita sebelah kubur orang yang rajin ibadat. Waktu tu dah menyesal dah. Waktu tu dah rasa rugi dah. Waktu tu dah kita rasa ketinggalan jauh sangat dengan orang yang ahli ibadat di bulan Ramadan ini, tuan-tuan. Kalau kubur sebelah, tengok ganjaran yang Tuhan tunjuk pada dia, kelebihan yang Tuhan bagi pada dia, duk tengok geleng kepala. Kalau boleh balik ke dunia, kan? Sekarang ni sebenarnya bukan jiwa kita, bukan jasmani kita tak sihat sangat. Sembahyang ni bukan perlu tenaga teruk sangat, tapi kadang-kadang yang tak mampu ni rohani kita tak apa sihat, itu je, kan? Tapi tambah sikit ubat rohani tu okey lah, kan? Sebab apa? Kalau tak boleh diri, boleh sembahyang duduk. Kalau tak boleh sembahyang duduk, boleh sembahyang baring. Boleh lah. Maka sebenarnya yang nak supaya kita boleh laksanakan ialah kekuatan rohani kita, tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi di antara tips untuk kita memaksimalkan ganjaran di bulan Ramadan ini, ada dua perkara yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Untuk bagaimana kita nak maksimalkan ganjaran amal ibadat kita dalam bulan Ramadan. Yang ini diambil daripada para ulama. Yang pertamanya, taqdimul ghairi fi umuri dunia. Yang keduanya, taqdimun nafsihi fi umuril akhirah. Dua benda ni sebagai tip kita sebenarnya untuk mendapat ganjaran yang lebih dalam bulan Ramadan. Apa yang pertama tadi? Taqdimul ghair fi umuri dunia. Mendahulukan orang lain pada urusan dunia. Dan yang keduanya, mendahulukan diri sendiri pada urusan akhirat. Itu benda yang kita kena tanamkan dalam jiwa kita, kena tanamkan dalam diri kita, tuan-tuan dan puan. Benda dunia biar orang lain dulu, tak apa. Benda akhirat, benda ibadat, aku dulu, kan? Biar aku dulu, tak apa, kan? Kalau boleh biar aku dulu. Benda dunia biar orang lain di depan, tak apa. Benda akhirat, benda ibadat, biar aku duduk depan. Benda dunia biar orang lain lebih, tak apa. Tapi benda akhirat biar aku lebih. Ini kaedah yang sepatutnya kita tanam dalam jiwa kita, supaya bila berlaku sesuatu, kita mula-mula perhatikan umur dunia atau umuril akhirah. Benda tu urusan dunia atau urusan akhirat. Kalau urusan dunia, tak apa, biar orang lain dulu, tak apa. Aku kemudian sikit, tak apa. Tapi kalau urusan akhirat, kalau boleh biar kita ke hadapan, biar kita dulu, biar kita lebih, biar kita banyak, maka barulah boleh kita maksimalkan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi kalau terbalik, kalau terbalik, habis. Urusan dunia kita pulun dulu, urusan akhirat kita belakang. Yang ini terbalik. Kalau terbalik begitu, kan, dunia nampaklah, akhirat nanti kan adalah sikit-sikit. Kita tak mau, biarlah kalau boleh kita pergi sana, kita benar-benar bersedia, kita benar-benar berjaya, kita benar-benar beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan dan puan sekalian. Kita dalam Islam, tuan-tuan dan puan, Nabi SAW mengajar kita benda hak pertama tadi, urusan dunia dahulukan orang ataupun lebihkan orang. Tak apa, kalau habis tak boleh sangat pun biar sama. Yang mana kita masak, kita nak hadiah pada jiran, kita masak ataupun makanan apa yang kita buat, benda bagi yang sama. Atau tidak, yang lebih baik daripada yang kita makan. Itu sebenarnya
yang diajar oleh agama kita untuk kita dapatkan ganjaran yang lebih. Jangan cok kodok hak bulat-bulat elok kita bawa kita, cok kodok hak lepiak-lepiak, hak yang ketui-ketui karat-karat hantar ke orang. Kan yang ni tak elok lah, ni hantar ke orang. Kan yang itu perangai lagu tu memang perangai alamat lah. Kan gulai hak yang kalau kita masak gulai buah sedap apa semua tak hantar kat siapa langsung. Kalau hari tu silap buat, hari tu hangit hantar sama orang merata. Kan yang hari hangit tu hantar sama orang merata. Sebab apa? Sebab kita pun tak perlu nak makan. Lepas tu kadang-kadang orang pula tolong hantar kat kita pula. Biasalah kawan jiran tu hantar. Jiran ni hantar buah durian. Buah durian kolon sini. Jiran tu hantar pula buah nangka madu. Aku tak bermadu lagi, tak apa simpan. Ya, kawan tu hantar pisang, pisang nak lenyai dah. Yang ni hantar rumah sebelah pula. Kan, hak mana mai tak elok hantar rumah sebelah pula. Jadi lama-lama lah kali pisang sampai rumah dia balik. Hantar mana pula hantar mai rumah dia balik. Hak durian tu tak pergi lain dah. Hak durian elok tu tentu lah. Kan? Tak ke rumah dia aja. Sebab apa? Sebab taqdimul ghair fi umuri dunia. Urusan dunia dia takdim nafsahu, dia takdimkan diri dia, takdimun nafsi. Maka bila urusan dunia kita dahulukan kita, jadi macam tu lah. Sampai bila pun kita tak akan dapat fadilat, kelebihan bersedekah. Bersedekah ni kalau nak dapat kelebihan dia, nak nampak ganjaran pahala yang banyak, mesti yang sama nilai dengan yang kita makan ataupun lebih baik daripada itu. Tu yang dulu ada orang tanya saya pun tanya, tengok muka dia pun saya tahu dah. Kan dia pun melawak. Dia kata orang kalau tek lalat betul-betul ni, dia kata dia kata apa tu? Tek lalat betul-betul day. Minta maaf kalau ada. Dia kata kedekut. Mereka orang tu tak tahu apa mak bukan betul tak? Tak tahu juga dah. Belah-belah tempat saya dia kata kalau tek lalat betul-betul day tengah-tengah ni, dia kata kedekut. Kalau itu kalau ada tek lalat tu pergi buang lah. Kan? Pergi buang lah. Pasal apa orang dia kata ni kedekut. Depa yang kata nak kan tak ada hadis pun kan. Tapi orang tu lah saya sembang saya. Dia kata kalau kamu makan betik, sejorong, lepas tu ada kawan main, dia kata nak pergi kat dia belah mana? Nak pergi belah mana? Kan saya kata tak tahu. Dia tanya saya tak tahu. Dia kata bagi belah atas, belah tangkai. Kau tu kita ambil belah bawah. Saya tanya dia pasal apa? Pasal hak belah bawah tu manis lagi, hak belah atas tak apa manis. Maknanya hak manis tu sapu kat dia dulu, hak yang belah atas tu bagi kat dia. Saya tengok kata betul pun habis tu orang kata orang apa tek lalat atas dia kedekut. Kan dia sapu hak manis tu kat dia, hak tawak belah tawak dia bagi kat orang. Maka kalau kita nak dapat pahala lebih, waktu itu kalau jiran datang, kalau tetamu datang, hak belah atas tu kita yang makan, hak belah manis tu bagi kat dia. Bukan selalu pun jiran mai rumah kita. Kan bukan hari-hari pun jiran mai rumah kita. Kan jarang-jarang. Maka kalau kita utamakan itu, insya-Allah pahala kita memberi yang lebih baik kepada orang itu tambah bulan Ramadan ini, akhirat esok baru kita nampak. Baru nampak sangat. Oi hebatnya yang kita bagi, tetapi dengan dahulukan diri sendiri itu pahala dia begitu kurang. Tak sama. Allah Subhanahu wa taala dah tunjukkan dalam Quran. Tuhan puji orang yang mendahulukan orang lain. Tuhan sampai puji dalam Quran. Maknanya kalau kita buat macam tu pun, walaupun nama kita tak naik dalam Quran, tetapi ayat itu sebenarnya merujuk kepada orang lain juga, yang kalau sifat dia tu sama. Kalau sifat dia itu sama. Allah Ta'ala sebut awal dalam Quran, yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. Surah Al-Hasyr ayat 9. Allah Ta'ala sampai turun ayat terhadap sifat manusia yang mendahulukan orang lain. Cerita ni masyhur kan, bila mana para golongan muhajirin berhijrah ke Madinah. Waktu tu perintah hijrah. Di Makkah ni mereka dah duduk dengan tanah, dengan rumah, dengan ternakan, dengan apa semua ada, tapi kena hijrah, tinggal kan, bukan bawa, tinggal. Pergi kena selai sepinggang je hijrah ke Madinah. Orang Madinah pun ada yang kaya, ada yang miskin, macam kita juga lah kan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Tapi bila datang ke Madinah, Rasulullah akan suruh orang Madinah yang di Madinah sana sambut orang muhajirin yang di sana nama Ansar. Sambut orang muhajirin, jadikan keluarga angkat. Yang kaya tak apalah, yang kaya, tapi yang susah pun nak juga ambil anak angkat, dah ambil juga. Sebab Nabi kata patutnya semua ambil. Itu yang cerita sebut dalam hadis dan keluar dalam Quran. Kawan ni susah, keluarga di Madinah ni dia susah, Ansar, tapi dah oleh kerana arahan Nabi suruh ambil, dan dia pun nak juga berbakti kepada orang muhajirin yang datang, dia ambil satu keluarga buat pergi rumah dia. Sampai di rumah dia, tanya isteri dia, malam ni kita ada makan apa? Dia kata ada, cukup untuk kita 2 orang. Untuk tetamu, kalau ikut tak cukup. Kalau kita jamu mereka, kalau kita makan, mereka tak ada. Kalau kita jamu mereka, kita tak ada. Tak cukup. Sebab apa? Sikit. Tu nak buat macam mana? Dia kata tak apalah, pakat dua-dua orang suami isteri ni, kita berlakon bila kan. Tu yang bila panggil kau tu main time makan, jauh makan, dia orang Padang Pelita kan, cerita Padang Pelita. Yang kawan tu main makanlah sila buat. Lepas tu waktu Padang Pelita tu main hidang makanan macam kat depa pun hidang juga kan. Kau nak makan, dia orang pun ambil buat makan. Ni yang kata bohong yang tak berdosa ni. Buat makan, buat kecap juga. Suami isteri ni buat makan, sebenarnya tak ada dalam piring depa 2 orang ni, tak ada apa, kosong. Yang ada untuk tetamu, sebab tak cukup. Dia rasa tetamu pun tak cukup, tambah depa nak makan, maka lagi tetamu tak cukup, maka raikan tamu sampai depa tak makan langsung. Buat makan kecap, cap. Sila makan. Dia pun buat kecap. Tapi ikhlas dia nak raikan tetamu kan, nak bagi makan tetamu, sanggup. Malam itu mereka tak makan apa-apa kan. Turun ayat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan keikhlasan mereka kan, menyaksikan pengorbanan mereka, mendahulukan orang lain pada urusan dunia. Tuhan iktiraf di dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan, sifat baik hati mereka.